Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Indonesia Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Saya ingin membawakan satu lagi berita yang agak panas dan memang pun panas. Ini dia cerita atau kenyataan berita hari ini di mahkamah di dalam perbicaraan yang sedang dibicarakan dalam kes 1NDB yang melibatkan Najib Razak atau lebih dikenali sebagai Bos Sakau bersama dengan Arul Kanda yang pernah membuat kenyataan, yang pernah membuat jelajah ke seluruh Malaysia. Kononnya 1NDB tidak ada masalah. 1NDB kukuh dan bertujuan untuk membangunkan negara kita. Tapi akhirnya kenyataan yang lebih mengejutkan kita hari ini adalah tindakan Najib katanya di dalam mahkamah. Ini adalah saksi, kenyataan daripada seorang saksi di dalam mahkamah hari ini bahwa Najib dan juga Arul Kanda, laporan audit 1NDB adalah perbuatan jenayah. Tindakan Najib dan Arul Kanda pindah laporan. Pindah laporan itu maksudnya mengubah laporan. Mengubah laporan. Contohnya kalau laporan itu Jolo ada dalam meeting tapi mereka padam nama Jolo. Itu maksudnya memindah atau mengubah atau mengaudit, ya, itulah contohnya. Jadi sahabat-sahabat semua, ini sekali lagi satu jenayah kata daripada saksi. Dari mana saksi itu? Adalah saksi itu daripada SPRM sendiri. Mari kita saya ingin membacakan kenyataan ini untuk kita semua sebelum kita mengakhiri sesi live kita pada malam hari ini. Dengarkan, tengok dulu muka kedua-dua mereka. Seorang bos Bapak Sakau, seorang lagi anak Sakau. Kedua-dua mereka ini memperbodohkan rakyat yang pada ketikanya apabila PAS sendiri mendengar kenyataan daripada Arul Kanda, mereka percaya, kami percaya dengan 1NDB, tidak ada masalah, kami puas hati. Itulah kata-kata daripada lebay-lebay, ya, apabila mereka mendengar. Tapi akhirnya hari ini mereka terpaksa menutup mata, mereka terpaksa menjadi, karena nasi sudah menjadi bubur. Karena itulah mereka sanggup mengkhianati mandat rakyat bersama dengan perompak-perompak di dalam kerajaan pada hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah yang berlaku, inilah realitinya. Jadi seperti mana yang mengejutkan dalam kenyataan Wong PSC apabila membuat lawatan di tempat pembinaan kapal. Ini lagi satu lagi berita yang agak mengejutkan kita. Begitu sanggupnya mereka melepaskan diri, begitu sanggupnya mereka mengubah laporan, mengaudit laporan hanya kerana ingin melepaskan diri supaya tidak kononnya mereka berada atau dituduh apabila perkara ini bocor. Mari kita dengar bersama. Seorang saksi memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini langkah memindah laporan audit 1NDB, ya, yang dilakukan Datuk Seri Najib Razak dan Arul Kanda Sami merupakan satu perbuatan jenayah. Mana macai-macai? Sila komen dulu. Adakah ini jenayah? Atau masih jilat lagi? Perkara itu diberitahu penguasa kanan bahagian Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Putrajaya, Hanif Lami, 34 tahun, semasa prosiding perbicaraan dengan menyifatkan perbuatan itu bertujuan melindungi kedua-dua tertuduh daripada diambil tindakan sivil atau jenayah yang berkaitan perjalanan operasi syarikat itu. Hanif yang juga merupakan saksi pendakwaan yang ke-16. Perbuatan tersebut dibuat sebelum laporan dibentangkan kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PSC pada 24 Februari 2016. Betapa bijaknya mereka memperbodohkan kita di Dewan Rakyat. Katanya kami tidak melakukan sebarang penyelewengan, tidak melakukan sebarang keterisan atau rasuah. Tapi sebenarnya semua itu sudah diaudit, sudah disembunyikan, dibuang daripada fakta yang sebenar. Perkara itu diberitahu oleh ini sudah baca. Hanif dan juga merupakan saksi pendakwaan ke-16. Perbuatan tersebut dibuat sebelum laporan dibentangkan kepada Jawatan Kuasa Kira-kira PSC pada 24 Februari manakala Arul Kanda didapati bersubahat dengan Najib dalam kes terbabit. Ya, sebelum ini Arul Kanda sanggup menjelajah ke seluruh negara untuk kononnya memberitahu 1NDB tidak ada masalah. Peguam negara pula mengatakan 1NDB pun tidak ada masalah dan sebagainya. Namun apa yang berlaku hari ini, sahabat-sahabat semua, apabila kita terbalikkan sofa di rumah kita, banyak sangat tai hidung yang kelihatan di sana. Begitu umpamanya cerita ini. Case
kes ini. Tertuduh kedua Najib Razak dalam kes ini mengarahkan Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri pada ketika itu ialah Tan Sri Sukri Muhammad Saleh untuk mendapatkan laporan terbabit dan menyerahkan salinan laporan kepada tertuduh kepada Arul Kanda. Tertuduh kedua kemudian mengarahkan supaya satu pertemuan dibuat di pejabatnya di Putrajaya pada 22 Februari 2016 di mana ia turut dihadiri Tan Sri Amring Buang bekas Ketua Audit Negara. Bagaimana audit negara pun boleh terlibat. Dan juga Tan Sri Ali Hamzah bekas Ketua Setiausaha Negara. Semua pun terlibat. Sahabat-sahabat, ini sesuatu yang sangat mengejutkan kita. Kalau tidak dibongkar, kita semua pun logai-logai kena tipu, kena berak, kena kencing oleh bos sakau ini. Oke, nampak? Dalam pertemuan itu tertuduh kedua mengarahkan Ali untuk mengadakan mesyuarat penyelarasan antara Jabatan Audit Negara dan bekas Perdana Menteri itu bagi membincangkan perkara yang beliau tidak berpuas hati dengan laporan yang dikeluarkan Januari untuk laporan itu tidak dicetak hingga mendapat kebenarannya. Bagaimana? Bos sakau terlibat, ya. Dia terlibat secara direct untuk mengubah, memeriksa. Inilah maksudnya, tidak seperti yang ada pada hari ini, PAC yang dalam jawatan kuasa itu dan juga kerajaan sendiri ya terpaksa dan juga mereka sendiri yang menilai tentang laporan ini. Tapi tidak pada era zaman UMNO Barisan Nasional sebagai Najib sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan juga pada ketika itu. Hanif memberikan kenyataan semasa membaca penyataan saksi di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan. Pasukan pendakwaan diwakili Datuk Seri Gopal Sriram dan Muhammad Mustafa P. Kunyalam, manakala Najib dan Arul Kanda masing-masing diwakili Peguam Rahmat Hazlan dan juga Datuk N. Sivanatan. N. Sivanatan, mana sudah tadi? Hanif juga mendedahkan satu mesyuarat diadakan oleh Ali pada 24 Februari 2016 yang turut dihadiri oleh Arul Kanda. Susulan arahan daripada Najib dan hasilnya terdapat pindaan dibuat ya terhadap laporan membabitkan 4 perkara. Beliau berkata, perkara pertama ialah 2 versi penyata kewangan. 2 versi, sahabat-sahabat. 2 versi penyata kewangan inilah. Maksudnya satu versi yang pertama yang memang ada penyeludupan, ada keterisan, ada penyelewengan. Satu lagi yang bersih, yang tipu punya, yang palsu punya. Bagi 2014 disusuli perjanjian Country Group Securities Thailand dengan ACME Time Limited ya. 2 lagi perkara ialah kehadiran Jolo. Kehadiran Jolo. Maksudnya selama ini bos sakau menipu. Kononnya dia tidak pernah kenal, dia tidak pernah tahu atau dia tidak pernah pun berjumpa dengan Jolo. Tapi dalam laporan ini sebenarnya, dalam laporan ini Jolo pernah hadir di dalam meeting di dalam 1MDB. Jadi jelaslah bahwa kenyataan daripada bos sakau adalah satu penipuan secara besar-besaran yang cuba untuk memperbodohkan rakyat, mempermainkan rakyat, menipu bukti, menghalang keadilan dilakukan dan sebagainya. 2 lagi perkara yang tadi saya katakan, isu kehadiran Jolo ya, ahli perniagaan dalam buruan Law Tech Jo, dan isu penangguhan penerbitan Nota Jangka Sederhana Islam MTN. Susulan mesyuarat itu, laporan pengauditan 1MDB dibentangkan di hadapan PAC pada 4 ke 7 Mac 2016 adalah laporan dipindah susulan arahan tertuduh kedua. Ya. Memanglah tidak jumpa apa-apa kesalahan kalau sudah dipindah sebelum dilaporkan atau dibentangkan. Tidak seperti yang berlaku pada hari ini. Kalau hari ini masih lagi UMNO Barisan Nasional, konform yang ada dalam meeting dalam laporan ini pastinya tidak ada, katanya tidak ada masalah, tidak ada penyelewengan di dalam skandal LCS ini. Namun karena katanya lagi ketika pemeriksaan balas oleh Rahmat pula, Hanif berkata Najib dan Arul Kanda ditahan masing-masing pada 10 dan 11 Desember 2018 dan mereka direkam keterangan pada hari tanggapan. Saksi itu juga bersetuju dengan cadangan peguam terbabit bahwa versi keterangan tertuduh perlu disiasat secara mendalam bagi menegakkan keadilan. Rahmat, ini adalah masa semasa di mahkamah. Rahmat disoal katanya, saya katakan izin pertuduhan mereka sebelum tangkapan dan rekaman percakapan Arul Kanda.
Hanif menjawab benar. Ya, Rahmat menjawab menyoal, macam mana nak siasat jika arahan tuduh sebelum rakam percakapan? Hanif jawab, Hanif ini adalah dari pegawai kanannya daripada SPRM. Ya, siasatan sudah dibuat secara menyeluruh katanya. Siasatan menyeluruh tanpa merakam kenyataan. Hanif Najib ada dirakam keterangan sebagai saksi pada 6 Disember 2018. Rahmat 4 hari siasatan versi Najib. Hanif cakap betul. Ya, Rahmat kemudian mendakwa bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas mengeluarkan arahan pertuduhan katanya sebelum satu siasatan lengkap dan adil diberikan kepada Najib, namun ia tidak dipersetujui saksi. Pada 12 Desember 2018, Najib, ya, 68 tahun, didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir pengauditan 1MDB sebelum dibentangkan kepada PSC untuk mengelak sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kanda pula didakwa bersebehat dengan Najib dalam membuat pindaan berkenaan melindungi ahli Parlimen Pekan itu daripada tindakan tata tertib, sivil atau jenayah berkaitan 1MDB. Jadi sahabat-sahabat semua, inilah satu lagi kenyataan saksi semasa dalam perbicaraan yang sedang dilangsungkan ketika ini di mahkamah dalam kes 1MDB. Jelas hari ini bahwa apa yang dilakukan oleh Bos Sakau, apa yang dilakukan oleh Arul Kanda adalah satu jenayah yang terancam. Hanya untuk menyembunyikan kesalahan, hanya untuk menyembunyikan fakta yang sebenar, mereka sanggup melakukan dengan mengaudit, dengan menukar atau memindah laporan sebenar sebelum diserahkan kepada PSC pada ketika itu. Dan akhirnya apa yang diserahkan kepada PSC itu adalah satu laporan yang palsu, satu laporan yang fake, yang tidak memberikan gambaran sebenar berkaitan dengan laporan-laporan yang dinyatakan seperti 1MDB dan juga mungkin proyek-proyek yang lain. So, oke guys, sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.